warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para panel serta para penonton Forum Persada Mahasiswa Bitara ataupun nama pendeknya Permata di saluran Facebook PKPIM dan WAP TV Malaysia. Alhamdulillah hari ini buat kali yang kedua kita bertemu semula dalam forum yang saya rasakan agak menarik untuk dibawa pada bulan puasa ni. Forum ni bertujuanlah untuk pendedahan lah kepada adik-adik alumni PMG di negeri, di mana tahun ni seperti yang kita maklum penganjuran PMGK tidak dapat dilaksanakan atas faktor COVID-19. Jadi maka pihak PKPIM melalui MPK dan MAPIN bekerjasama dalam melaksanakan forum permata bagi mendedahkan adik-adik tentang apa yang ada di universiti dan macam mana nak masuk. Kiranya langkah-langkah lah untuk menjadi seorang mahasiswa yang bitara. Jadi hari ini kita membawa tema sains sosial, di mana pada hari ini kita membawa saya rasa 3 orang panel yang agak power lah saya boleh katakan. Iaitu sekejap lagi saya minta lah para panel ini untuk mengenalkan diri. Sebelum itu saya Zul Haziq selaku moderator pada hari ini. Maka dengan ini saya paslah kepada para panel untuk sesi pengenalan. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Hidayah binti Razlan, orang panggil Hidayah Razlan. Umur 24 tahun. Saya merupakan alumni UNICEL, UNICEL Bistari Jaya. Okay, terima kasih. Terima kasih saudari Hidayah Razlan. Untuk makluman, Kak Dayah ni merupakan naib presiden PKPIM UNICEL BJ untuk tenure 18-19, betul? Betul. Betul. Jadi terima kasih saudari Kak Hidayah. Jadi saya teruskanlah kepada panel yang kita yang kedua. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Atiqah binti Syahnun. Umur 19 tahun, berasal dari Kedah, merupakan pelajar tahun 1 jurusan psikologi di Universiti Kebangsaan Malaysia kampus Bangi. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Atiqah yang paling muda lah dalam perbincangan forum kita pada pagi ini. Mana saudari Atiqah ni merupakan aktivis lah PKPIM di UKM. Jadi terima kasih saudari Atiqah, dan seterusnya saya serahkan untuk panel ketiga untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Hamzah bin Syarifuddin, merupakan umur rahsia, merupakan bekas pelajar Oregon State University daripada dalam jurusan sains politik hubungan antarabangsa. Okay, terima kasih. Terima kasih saudara Amir untuk pengenalan diri. Maka dengan pengenalan pada saudara Amir tadi, maka lengkaplah sesi ta'aruf ringkas kita pada pagi ini. Maka sebelum kita memulakan forum, saya ingin memperjelaskan lagi peraturan lah, bukan peraturan lah, macam flow untuk forum pada pagi ini. Di mana pagi ini kita mempunyai 3 pusingan. Pusingan pertama dan kedua akan saya ajukan soalan lah kepada para panel, dan pusingan ketiga mungkin kami akan menerima dalam 2 ataupun 3 soalan daripada penonton di Facebook. Maka untuk penonton jangan lupa untuk komen di bawah soalan apa yang anda ingin lontarkan, nama, soalan dan kepada panel siapa. Jadi untuk pusingan pertama dan kedua, masa yang diperuntukkan adalah selama 7 minit. Manakala untuk pusingan ketiga, masa yang diperuntukkan dalam 5 minit. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakanlah sesi forum kita pada pagi ini. Jadi kita mulakanlah pusingan pertama, di mana soalan untuk panel yang pertama. Untuk panel pertama, Kak Hidayah, ceritakan berkaitan dengan jurusan Kak Dayah dekat PKPIM pula, dekat kampus UNICEL BJ.
serta macam mana kita orang macam adik-adik yang berminat dalam bidang pengajian awal kanak-kanak ini untuk menceburi dalam bidang tersebut. Jadi dipersilakan Kak Hidayah. Okay, terima kasih kepada moderator Zul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hidayah. Okay, pertamanya saya mengambil jurusan ijazah peringkat, mungkin ni peringkat ijazah pernikahan kanak-kanak di UNICEL pada tahun 2016. Okay, dalam jurusan ijazah pernikahan kanak-kanak ni saya ceritakan sedikitlah secara dia punya umum. Kita subjek yang saya boleh ambil lah. Subjek yang kita boleh belajar dalam tu adalah dia ada perkembangan kanak-kanak, dia ada psikologi, dia ada kurikulum kanak-kanak, dia ada profesional menjadi seorang guru kepada pernikahan kanak-kanak. Dan paling yang saya sukalah mengambil jurusan ni adalah dia ada satu subjek pelibatan ibu bapa dan komuniti, iaitu ilmu parenting, ilmu keibupaan. Okay, jadinya kepada adik-adik yang ingin kiranya nak ambil jurusan ini atau berminat, pertamanya sebelum kita nak memilih jurusan pendidikan kanak-kanak, tanya pada diri dulu. Apa tujuan kita ambil, apa matlamat yang kita ambil, dan paling penting adalah kita kena minat dengan dunia kanak-kanak. Sebab kalau tak ada minat, tak ada sifat suka pada kanak-kanak dan tak ada nilai ketinggian kepada sabar lah, yang kita sabar, kunci sabar, janganlah ambil. Sebab kita nak mendidik generasi yang kecil ni, khususnya generasi kecil ni kan pelbagai kreatif dia. So bagaimana kita untuk apply jurusan ini? Okey, sedia maklum, jurusan merupakan universiti swasta. Universiti swasta jadinya dia berbeza sikit dengan IPTA. Dia tidak melalui UPU, tapi dia melalui satu portal rasmi UNICEL. Kita boleh isi, tapi isi isi online tu sama je dengan UPU. Kita isi maklumat, keputusan SPM maupun STPM atau maupun STAM, dan kita kena tengok juga kelayakan kita. Sebab setiap ijazah atau program tu dia ada, orang kata ada kriteria bagaimana kita nak masukkan. Okay, beberapa apa yang dia nak dan kita kena masukkan dan kita apply. Apply tu dia kita apply dan dia akan menanyakan beberapa soalan dan kita jawab dan kita submit. Submit tu mungkin dalam masa pada pengalaman Kak Hidayah, di dalam masa seminggu atau 2 minggu kita dapat keputusan tu semula. So bila dapat keputusan daripada pihak universiti, anda lulus mendapat menawarkan pengajian sikit-sikit, dan dia akan terima, dia akan bagi kita surat maupun email. So bila kita dah dapat surat ini tu, kita bersedia untuk diorientasi lah, bersedia untuk masuk alam kampus. So kita datang sekian tarikh tu, datang orientasi, datang kita punya taklimat, belajar baru susu semua, dan barulah pihak universiti akan agihkan kita. Bila kita dah dapat kita rasmi program ni dah mengikut orientasi, barulah kita secara official menjadi mahasiswa di Universiti UNICEL dan kita baru akan dapat kelas. Kelas ni ibarat kohort lah. Kita ada kohort, ada berbagai kohort untuk pernikahan kanak-kanak. So di situlah bermula kembali sebagai kita lah peringkat pernikahan kanak-kanak. Jadi kalau basically kalau ada adik-adik nak ambil kurs ni, dia dalam berapa tahun tempoh pengajiannya? Dia ada 2. Pertama dia ada diploma prasekolah, dan kedua ijazah pernikahan kanak-kanak. Tapi dua-dua ni sama, macam pada peringkat Kak Hidayah, ijazah dia 3 tahun setengah. Tapi kalau daripada diploma dia ada 4 tahun. Tapi bila dia nak di diploma UNICEL, bila dia nak sambung ijazah untuk pendidikan kanak-kanak, dia boleh, orang kata dia boleh transfer subjek dia lah, dia boleh ringkas, dia boleh hadkan dia punya pengajian tu bukan 3 tahun, dia mungkin boleh jadi 2 tahun. Tapi syarat dia perlu diploma awal kanak-kanak daripada UNICEL yang sama. Tapi kalau dia sambung ijazah bukan daripada diploma awal kanak-kanak UNICEL, daripada STAM ke STPM ke atau daripada universiti luar, dia tetap kena 3 tahun setengah. Jadi basically mungkin dalam 6 tahun lah kan? Kalau Itu kalau dia campur dua-dua. Kalau ijazah semata-mata 3 tahun. Okay, terima kasih Kak Dayah atas sedikit perkongsian lah tentang jurusan yang diambil di UNICEL Bestari Jaya. Jadi menariklah kalau kita tengok dalam kita belajar tentang kanak-kanak. Kanak-kanak ni kita tahulah dengan pelbagai remeh-temeh ni, ada yang pendiam, ada yang aktif sangat apa semualah. Di mana yang paling penting kalau kita mempelajari kita ambil bidang
bidang pendidikan awal kanak-kanak ni orang cakap bolehlah insyaAllah jadi ibu bapa misali. Jadi terima kasih Kak Hidayah atas sedikit pengisian. Jadi kita teruskanlah kepada panel yang kedua, soalan yang sama. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menelusuri jalan untuk masuk, macam mana nak masuk untuk kos psikologi ni, saya cerita sikit lah tentang psikologi. Psikologi ni apa? Psikologi ni adalah satu bidang kajian, bidang ilmu yang merupakan kajian tentang jiwa. Sebab dia gabungan daripada perkataan psych dan logos. Psych bermaksud jiwa dan logos bermaksud kajian. Jadi kita kebanyakannya mempelajari tentang minda, tentang tingkah laku dan juga pemerhatian. Okey. Jadi macam mana kita nak masuk kan kalau UPU? Macam saya dulu, saya lepasan STAM. Jadi jalan dia tu kita sama je apply. Tapi yang pastinya mesti ada SPM lah. SPM kena 3 kredit iaitu Maths, Sejarah dan English tak silap saya. Dan MUIK, kalau ada MUIK kena band 2 ke atas. Then kalau macam keputusan STAM tu, sebab saya keputusan saya lepasan STAM, so saya cerita pasal lepasan STAM lah. Sebab ramai yang cakap STAM ni hanya untuk jurusan agama je. Jadi benda tu adalah salah sebab banyak sebenarnya peluang yang kita boleh dapat ni. Okay. Bila dah STAM, yang at least lah kalau nak minta psikologi ni, keputusan dia JAID. JAID, which means 2.0 lah kalau PNGK dia. Dan kita akan melalui interview. Dan pesanan saya lah kepada adik-adik, kalau dapat keputusan UPU tu dan minta kita untuk pergi interview, gagahkan juga untuk pergi walaupun payah lah. Sebab kita faham banyak yang daripada zon-zon yang berbeza semua kan. Tapi sebab bila kita dah masuk interview tu, dah tunjukkan kesungguhan kita untuk kita ambil course tu. Okay. So kemudian saya akan ceritakan sikit tentang pembelajaran psikologi secara umum. Apa yang kita akan belajar semua. So dalam psikologi ni ramai yang cakap psikologi dengan kaunseling ni sama ke? Tapi sebenarnya sama tu ya, sebab kaunseling ni adalah satu pecahan kepada psikologi. Okay, jadi psikologi kita akan belajar secara overall. Psikologi ni banyak bidang sebenarnya. Psychological, psikologi, lepas tu forensik pun ada, developmental macam yang Kak Dayah tadi belajar tu. Lepas tu kognitif psikologi. Jadi kita akan belajar keseluruhan lah tentang minda manusia dan tentang tingkah laku. Apa-apa yang berkaitan dengan minda dan tingkah laku kita akan belajar sebab psikologi ni satu bidang yang luas sebenarnya. Okey. Untuk universiti di Malaysia yang ada bidang psikologi ni, macam saya sendiri belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia, kampus Bangi. Dan di universiti-universiti lain yang saya tahu ada di Universiti Malaysia Sabah, UMS. Kemudian banyak je di universiti-universiti swasta lah, macam HELB, lepas tu Universiti Wales, banyak yang menyediakan bidang psikologi. Okey, kemudian ramai yang tanya bidang pekerjaan untuk psikologi ni. Nampak macam psikologi ni sempit sebab psikologi hanya dikaitkan dengan psikologis, iaitu orang yang dealing dengan pesakit mental dan sebagainya. Tapi sebenarnya bidang psikologi ni, bidang pekerjaan untuk psikologi ni pun luas. Okay. Dan kita tak payah takut lah kalau nak ambil bidang psikologi ni sebab ramai yang cakap payah nak dapat kerja apa semua. Sedangkan sekarang ni dalam zaman revolusi industri 4.0, sebab zaman revolusi industri 4.0 ni, kita akan tengok banyak pekerjaan-pekerjaan manusia yang diganti dengan robot kan. So macam peluang pekerjaan sekarang tu semakin tipis. Tapi kalau ambil bidang psikologi ni, insya-Allah pekerjaan kita insya-Allah akan terjamin jugalah. Sebab kita bekerja dengan manusia yang robot tak boleh buat benda tu. Okey, manusia dia memahami naluri manusia, macam kaunseling kan. Kaunseling
memahami naluri manusia, sedangkan robot tak ada naluri dan tak ada perasaan. So robot takkan boleh menggantikan tugasan manusia tersebut. Okey. Jadi itulah pada pendapat saya tak payah takutlah untuk ambil bidang psikologi ni, sebab ramai yang takut untuk ambil bidang psikologi ni dengan tanggapan-tanggapan bahawa psikologi ni adalah satu bidang yang susah. Semua bidang susah sebenarnya, tapi kita ada cara tersendiri untuk kita nak perform kan. Okey, rasanya setakat tu je lah. Terima kasih. Terima kasih Saudari Atikah untuk sedikit perkongsian tentang jurusan psikologi, di mana Saudari Atikah dah menekankan kalau nak ambil bidang psikologi ni kena tunjuk kesungguhan lah, sebab kita mempelajari tentang tingkah laku ataupun minda seseorang manusia. Dan Saudari Atikah juga ada mention lah tentang cara untuk masuklah dalam kursus atau dalam jurusan psikologi ini, di mana kalau kita lihat Saudari Atikah ni merupakan lepasan STAM. Jadi untuk sedikit perkongsian lah pada penonton, kalau lepasan SPM kita ada pelbagai cabang lah untuk meneruskan pendidikan peringkat tertier. Mana cabang pertama adalah peringkat asasi, yang kedua peringkat diploma, yang ketiga peringkat STAM STPM, dan yang selevel dengan dia, dan yang keempat kalau tak silap matrikulasi. Jadi 4 cabang ini merupakan cabang lah untuk adik-adik meneruskan ke bidang degree nanti. Jadi kalau kita lihat Saudari Atikah ni dapat at least, kalau nak menceburi dalam bidang ni kena at least lah pointer untuk semua lepasan asasi tu at least 2.0. Tapi lagi bagus kalau lagi tinggi lah, sebab kita tahu sekarang makin ramai lah student yang cemerlang kan, jadi saingan dia tinggi. Dan di Malaysia Saudari Atikah tadi ada mention lah tentang jurusan psikologi ni ada di beberapa universiti awam lah di Malaysia, antaranya UKM, Universiti Malaysia Sabah, dan saya ingin promote lah saya sendiri daripada Universiti Malaysia Sarawak Unimas pun ada menyediakan lah jurusan psikologi ini. Dan saya rasakan itu saja untuk panel yang kedua. Jadi terima kasih sekali lagi Saudari Atikah. Dan kita teruskanlah dengan panel kita yang ketiga, Saudara Amir. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's talk about jurusan. Saya merupakan bekas pelajar jurusan sains politik, dan saya pun alhamdulillah dapat melanjutkan pengajian di luar negara di Amerika Syarikat. Pengajian saya bermula pada tahun 2015 ketika mana saya mendapat tawaran selepas habis dapat result SPM. Jadinya cabang saya, memandangkan tadi kan Zul ada kata pasal cabang-cabang ni, cabang saya dia lain sikit daripada yang lain. So saya ceritakanlah. Okay. Alhamdulillah saya ditawarkan tu, apabila saya ditawarkan, saya dapat diberi peluang untuk memilih jurusan saya sendiri. Sebelum saya kan dah berminat dengan law, undang-undang. Tapi setelah bila kami bincang dengan pihak sponsor saya, kami tak boleh untuk menyambung jurusan, saya tak boleh untuk menyambung jurusan undang-undang di US kerana perbezaan sistem, dan juga undang-undang hanya ditawarkan di peringkat masters di US. Sebabkan itu saya pun cuba memilih mungkin yang paling terdekat. Jadi saya memandangkan saya juga berminat belajar pasal government punya kerja, apa yang behind it, because jadi saya terus pilih sains politik. Untuk apa yang boleh saya ceritakan sepanjang 4 tahun pengajian, uniknya kami untuk 2 tahun pertama,
pelajar di US dibenarkan hanya perlu mengambil general studies. Ini maksudnya kelas-kelas introduction yang tidak sangat berkaitan dengan major lagi, tapi cuma sedikit saja. Ini untuk beri flexibility pada student agar dapat masih membuat keputusan untuk jurusan mana yang perlu dipilih. Tapi manakala saya sudah terikat dengan penaja, sponsor, jadi saya terpaksa teruskan dengan sains politik. Untuk kos yang ditawarkan, untuk kos kelas introduction yang ditawarkan dalam sains politik ada 4 di tempat saya. Pertamanya introduction to US government and policy, kelas introduction to international relation, introduction to comparative politics, and introduction to political thought. So daripada 4 tu saya ambil 3 saja, yang 3 yang pertama, yang political thought tu saya rasa mungkin agak berat, so saya tolak tepi. Jadi apabila saya dah habis ambil untuk 3 kelas tu, kami diberi pilihan sama ada untuk teruskan pengajian secara general ataupun pilih pengkhususan. Pengkhususan ni pula ada 3. Environmental and energy politics, international affairs, and law and politics. So setelah saya bincang dengan advisor dan dah tengok minat saya juga kepada dunia luar, government luar negara, saya pilih untuk ambil international affairs. Jadinya yang menariknya yang saya dapat daripada pengajian saya adalah saya dapat tahu the behind work dalam pengenalan dasar-dasar kerajaan. Jadi kita terpaksa do a lot of research, a lot of writing for classes, and then selepas tu ini sangat unik lah sebab kita tahu kan macam mana kerajaan tu efektif. Kita selalu tengok dari luar je. Ni tahu dapat detail tu, dapat tahu banyak a lot of fakta-fakta. Jadi ini sangat menarik lah. Itu yang saya sangat it's an important knowledge for me. Lepas tu yang benda yang saya rasa yang paling another thing that I want to mention is about the skills that I've learned. Skills focusing on firstly of course English, and then yang lainnya termasuklah writing dan juga public speaking. Pertama berada kat tempat luar dan kebanyakan kelas saya merupakan salah seorang antara lah yang Asian. Ni orang Asia kan, dia rasa pelik lah sebab yang lain semua American. So it's a good exposure. And I really love it lah. Untuk penyambungan sains politik di Malaysia, saya tak berapa pasti, tapi saya nampak ada banyak juga universiti yang menawarkan, terutamanya pada lepasan asasi. Itu mungkin saja kot. Jadi terima kasihlah saudara Amir dalam sedikit perkongsian lah dalam bidang yang diambil, di mana kalau kita lihat jalan pengajian saudara Amir ni agak berlainan lah daripada yang lain, disebabkan saudara Amir ni melanjutkan pengajiannya di luar negara, iaitu di negara Amerika Syarikat. Saya ingin simpulkanlah perjalanannya. Jadi saudara Amir ni start pengajian dah tahun 2015, iaitu selepas SPM, di mana saudara Amir ni mungkin dia tak isi UPU, tapi kemungkinan atas berdasarkan faktor-faktor yang lain, jadi saudara Amir ni antara yang terpilih lah untuk melanjutkan pengajian di luar negara dalam bidang sains politik. Tetapi pada asalnya saudara Amir ni dia minat lah dalam bidang law sebenarnya, tapi atas disebabkan sistem pendidikan law di Malaysia dan di Amerika Syarikat agak berlainan, jadi susah implement, jadi mungkin dia punya basic requirement tu tak achieve lah.
Jadi saudara Amir ni Dia kena memang tak boleh berpindah. masuk langsung. Oh, memang tak boleh masuk langsung. Oh, Sebab sistem berbeza. memang berbeza, kena 360 darjah lah. Perbezaan negara kan. So itulah kecewa juga lah dengar mula-mula. Aku faham. Jadi saudara Amir ni meneruskanlah dalam bidang bidang sains politik, international affair ataupun dalam bahasa Melayu ni hubungan antarabangsa. Dan menariklah kalau kita lihat di sana 4 pengajian, di mana 2 tahun pengajian pertama belajar tentang general studies. Ada 4 course yang saya sempat catat tadi, US government dan polisi, dan yang kedua international affair. Jadi yang ketiga tu saya lupa, di mana yang ketiga pertama tadi saudara Amir ada ambil lah, dan yang keempat tu saudara Amir tak ambil lah. Jadi yang menariknya saudara Amir berkongsi lah, di mana saudara Amir ni antara like the Asia, macam mana cakap, antara dalam keseluruhan kelompok warga Amerika, saudara Amir dan sedikit saja student daripada Asia yang melanjutkan pengajian di Amerika Syarikat di University Oregon State University. Jadi terima kasihlah saudara Amir untuk sedikit pengongsian tentang apa yang diambil di Amerika Syarikat. Jadi kita sudah selesai dengan pusingan yang pertama. Jadi saya ingin ingatkan semulalah kepada para penonton, jika para penonton ada soalan yang ingin diajukan kepada para panel, sila nyatakan di ruang komen, nyatakan nama, soalan apa yang nak dilontarkan dan kepada siapa soalan itu dilontarkan. Jadi kita teruskanlah dengan pusingan yang kedua. Jadi pusingan kedua kita bermula semulalah dengan panel kita yang pertama, saudari Kak Hidayah. Adik Kak Hidayah, pengajian awal kanak-kanak ni amat penting lah bagi perkembangan pemikiran kanak-kanak. Jadi bagaimana sebenarnya untuk mengajar kanak-kanak ni? Adakah sebenarnya kita ni perlu memasuki bidang dunia kanak-kanak dengan perangai kita pun seperti kanak-kanak? Jadi macam mana Kak? Okey. Silakan. Terima kasih. Okey, terima kasih atas soalan ni. Oh, soalan ni sangat comel sebenarnya. Okey, pertamanya bagaimana kita nak mengajar, kira-kira macam mana kita nak mengajar kanak-kanak. Sebab tu soalan yang pertama tadi Kak Daya ajukan, kita kena tanya diri kita, kenapa kita ambil course ni? Kenapa kita nak kena ambil pendidikan kanak-kanak? Kenapa tak nak ambil cikgu lain ke atau professional cikgu bahasa Melayu ke, tapi kenapa nak buat kanak-kanak? Itu maksudnya kita kena ada big why lah, big why tu dalam diri kita, kenapa kita kena ambil. Lepas tu kedua, matlamat. Yang ketiga, habis kita dah grad tu, apa yang kita nak dengan jurusan ni, apa yang kita nak sumbangkan pada masyarakat. Bila kita dah dapat jawab semua segala tu, barulah kita boleh menjawab bagaimana kita nak mengajar kanak-kanak. Dalam jurusan pendidikan kanak-kanak ni, kita ada belajar semua tau. Ada belajar macam mana kita nak tackle budak tu. Sebab kita ada belajar, ada subjek bimbingan dan tingkah laku kanak-kanak. Kita ada belajar kiranya macam mana psikologi pendidikan kanak-kanak kita ada belajar. Dan yang ketiga, kita ada belajar tentang kiranya perkembangan dia pada usia dia 0 hingga dia 6 tahun. Daripada di kandungan lagi, daripada di kandungan mak sampai 6 tahun. Macam mana proses perkembangan dia tu berlainan. Sebab kita tahu kanak-kanak ni dia berbeza dengan kita. Maksudnya yang kita dah peringkat dewasa. Peringkat mereka berkembang pun dia mengikut usia dia. Macam kita tahu lah, daripada dia merangkak, dia berjalan, menyarak, melangkap, berjalan, dia bertatih. Maksudnya itu proses dia punya perkembangan lah sampai dia 6 tahun. Okay. Pertama, bagaimana kita nak mengajar kanak-kanak? Pertama, kita, ni saya cakap sebagai profesional, sebagai cikgu lah. Kita kena ada persediaan, orang kata persediaan mengajar. Contoh kalau boleh buat seminggu-seminggu lah. Kalau dalam satu hari, okay, subjek apa kita nak ajar dia. Contoh sains BM. Itu dari persediaan cikgu. Yang kedua, dari segi emosi cikgu tu juga. Emosi cikgu tu penting. Maksudnya kita nak mengajar kanak-kanak, kita boleh ke mengajar dalam keadaan kita marah? Tak boleh. Sebab kanak-kanak dia mengikut, orang kata dia model Bandura, dia proses meniru apa yang dia melihat. Contohnya cikgu ke, mak ayah dia ke. Sebab proses 1 hingga 6 tahun itu adalah proses kritikal dia.
Maksudnya proses ketika adalah proses dia menyerap semua benda. Dia tak boleh bezakan benda ni baik ke, benda ni tak baik ke. Proses dia ibarat span lah. Sebab tu kanak-kanak ni ibarat span, ibarat orang kata ibarat kain yang putih. Apa yang dia nampak di sekeliling, itu yang dia akan ikut. Dan apa yang dia melihat di sekeliling, dia akan explore. Maksudnya dia akan teroka. Sebab tu kita sebagai cikgu, sebelum kita nak mengajar kanak-kanak, kita kena siap dari segi emosi kita, dari segi pakaian kita. Bolehkah kita macam tak pakai macam tak menutup aurat? Sebab kanak-kanak dia seorang yang jujur. Dia akan tanya, teacher, kenapa dia tak pakai tudung? So kita sebagai cikgu ni kita kena rationalkan lah, kenapa dia tak boleh pakai tudung. Kita kena jawab pun dengan anak-anak ni satu persatu. Dia bukan kita mengajar kanak-kanak dan dunia kanak-kanak. Saya mengajar, ni saya kongsikanlah pengalaman. Saya mengajar tentang muzik atau pergerakan lah. Kita tak boleh kita stick berdiri tau. Contoh lagu tu lagu rancak. Cikgu pun kena melompat juga. Kiranya kalau anak-anak tu melompat happy, cikgu sekali lah melompat. Sebab kita nak menjiwai dia. Bila dia nampak, oh cikgu ni pun ikut kita lah, dia pun akan suka. Pada masa sama, anak-anak akan jadikan kita ni sebagai kawan dia sendiri. Dia kan, cikgu ni cantik lah. Sebab jiwa anak-anak adalah sangat halus. Macam mana kita nak tackle hati dia? Bila kita dah dapat hati dan kita dapat tackle hati dia, baru apa yang kita ajar mudah. Yang kedua, kita kena memahami perasaan, emosi dan sosial kanak-kanak ni. Anak-anak di dalam kelas, kita tak boleh ajar dia terlampau lama. 30 minit tu memang lama. Paling sekejap dia boleh fokus tak sampai 10 minit. So bila kita nak mengajar tu, kita kena masukkan unsur-unsur bermain. Maksudnya sambil bermain. Contoh dalam aktiviti matematik, kita tak boleh menggunakan whiteboard saja. So kita kena menggunakan aktiviti dia melompat. Dia melompat ke, dia menggunakan pergerakan tangan dia. Sebab tu dia akan melibatkan kecerdasan pelbagai. Maksudnya dia ada kinestetik, dia ada audio tu dia dengar. Dan dia ada visual, dia ada melihat. So antara yang perkembangan itu semua, dia melibatkan kanak-kanak. Sebab kalau kita pasal, perkembangan kanak-kanak ni juga berbeza. Ada anak-anak yang dia boleh dapat mulai pendengaran. Dia hanya dengar je, tapi mata dia tak tengok teacher. Yang kedua, ada anak-anak yang dia nak kena melompat, dia kena pegang benda tu, dia nak explore benda tu, dia nak rasa baru dia dapat. Ada anak-anak pula kanak-kanak yang dia nak cikgu ada kat depan mata dia. Sebab tu kita kena, sebelum kita mengajar anak-anak, kita kena tahu setiap perkembangan dia. Dan yang seterusnya, adakah kita perlu memasuki dunia kanak-kanak? Ya, jawapan dia ya. Memang kena memasuki dunia kanak-kanak. Kita ibarat cikgu ni, kita kena buang malu kita. Kalau kita buat performance atas stage untuk majlis generasi kanak-kanak hujung tahun, kalau kanak-kanak tu menangis atas stage ke dia nak melompat, cikgu-cikgu sekali kena naik atas. So dia kena macam orang kata kena buanglah sifat malu tu. Dan bila anak-anak dia ada bertingkah laku yang kita belajar, dan anak bertingkah laku, orang kata kadang-kadang tu nakal tu jelah dia macam ikut dia punya emosi, macam mana cikgu nak tackle balik hati dia? Pertama, kita perlu menggunakan tingkah laku positif, iaitu kita boleh berikan pujian. Pujian memang anak-anak sangat suka. Contoh je tak ada apa je, tulisan dia tak cantik pun. Cantiklah Aisyah lukis, macam cantik Aisyah. Ya ke teacher? Okey, sebenarnya tak cantik pun. Tapi kita bagi pujian tu sampai ke balik nanti dia akan ceritakan mana. Kita cakap kita cantik padahal tinggi pun. Anak-anak tu dia macam jiwa dia sangat halus lah. Dan kedua, kita akan bagi dia hadiah. Hadiah tu pun tak perlu kerap. Tapi bila dia dapat berubah tingkah laku dia. Contoh, hari ni dia melompat meja. Ya Allah, dalam kelas tu, contoh anak-anak kanak-kanak 13 orang. Tapi saya mengajar 13 bagaikan 30 orang. Dia melompat sana. Yang pengalaman yang saya tak boleh lupa, tengah-tengah mengajar ni. Tengah mengajar, tiba-tiba berair. Saya rasa pelik lah, kenapa berair ni? Asal ada air kuning, rasanya tak ada siapa buat air kuning, rupanya kencing. So, itulah dari bagi segi emosi teacher tu, sebagai cikgu tu dia kena bersih dari segi tu lah. Kalau ada anak terkencing, cikgu lah kena stay tekan. Lepas tu, dia sangat manis lah dalam dunia awal kanak-kanak ni. Pertama tu lah, bila kita dapat je apa yang kita nak dalam pendidikan kanak-kanak, niat kita betul, insyaAllah
galiku orang kata perik susah senang tu sangat-sangat manis. Bila dia manis, bila anak tu dah habis 6 tahun, dia dapat capai graduasi dia dapat baca pun ibarat satu kemenangan bagi seorang cikgu lah. Sebab nak ajar tu bukan susah. Nak ajar A tu ibarat, ya Allah, ya ini siapa yang pernah ajar kanak-kanak tahulah. Tapi kalau orang kata anak-anak ni adalah syurga. Bila kita, lagi pentinglah bila kita ajar anak-anak yang dapat mengucap la ilaha illallah. Itu sangat penting. Bila dia dapat mengucap la ilaha illallah, perkataan yang pertama keluar daripada mulut dia, maksudnya kalau dia dapat daripada cikgu maupun ibu ayah, sebenarnya pahala yang paling besar yang kita jumpa di akhirat. Sebab tu saya kata bila siapa nak ambil pernikahan kanak-kanak, pertama tu niat kerana Allah. Kita didik seseorang kanak-kanak, dia akan membesar menjadi seorang khalifah kedua kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih ya saudari Kak Hidayah tentang perkongsian lah jalan cerita macam mana Kak Hidayah jadi seorang pendidik ya kanak-kanak ni. Agak menarik. Jadi saya ingin ringkaskan lah. Jadi Kak Hidayah ada mention yang mula-mula tadi Kak Hidayah ada mention nyatakan big why. Kenapa nak ambil bidang kanak-kanak ni? Sebab nak belajar bidang kanak-kanak ni bukannya senang, bukannya susah sangat, tapi taklah susah sangat, taklah senang sangat. Dia lah. Jadi kita kena tahulah matlamat apa semua kita, matlamat kena ambil dan selepas belajar ni apa yang kita nak buat. Jadi Kak Hidayah ada mention tentang perkembangan kanak-kanak ni bermula dari dalam perut lagi sehinggalah umur 6 tahun. Di mana dalam proses ni kanak-kanak dalam proses yang kritikal lah, di mana kanak-kanak ni dia belajar daripada sekeliling. Dan Kak Hidayah ada mention kalau nak jadi seorang guru kanak-kanak ni, orang cakap guru tadika lah. Emosi paling penting. Kalau emosi mudah terganggu tu mungkin agak bahayalah. Sebab kita pun dah berapa kali dengar kes tempat asuhan kanak-kanak di mana kanak-kanak didera, jadi kesian lah kan. Dan setujulah kanak-kanak ni dia sangat jujur. Sebab saya masih ingat lagi dulu waktu saya tadika, umur 4 ke 5 tahun. Saya macam boleh cakap lah mulut ni memang mulut laser lah. Dengan melompat-lompat. Saya sejujurnya dulu saya pun melompat-lompat dalam kelas, kat muka semua. Tapi saya agak respect lah dengan cikgu tadika saya dulu. Saya masih ingat lagi cikgu Aisyah nama dia. Di Tadika Nurul Iman. Sampai saya masih ingat. Jadi di mana cikgu Aisyah ni dia taklah marah, tapi dia macam dengan kasih sayang tu. Kasih sayang dia bagi tu. Lama-lama kita macam tiba-tiba masuk dalam dunia dengan sebati lah. Seronok bila cikgu mengajar ni. Jadi agak respect lah dengan yang ambil bidang pengajian awal kanak-kanak ni, di mana dia bukan setakat boleh memahami orang dewasa, tapi kanak-kanak pun dia boleh bukanlah kontrol, tapi dia boleh masuklah dalam bidang kanak-kanak. Jadi terima kasihlah Kak Hidayah atas kongsian tentang dan serta jawapan bagi soalan yang saya ajukan tadi. Terima kasih sekali lagi. Jadi kita teruskanlah kepada panel kita yang kedua. Jadi soalannya, bidang psikologi ni, kalau kita selalu dengar lah psikologi ni mitos saja. Maksudnya psikologi ni tak betul pun. Tapi kalau kita kaji sebenarnya psikologi ni banyaklah berkaitan teori. Jadi apa sebenarnya teori di sebalik tingkah laku atau emosi seorang manusia ni? Jadi dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya masuk dalam bidang psikologi ni, ramai juga yang mempersoalkan kenapa psikologi. Sedangkan psikologi ni banyak yang kita tahu benda yang tak sahih, benda yang merapu. Tapi kenapa ambil bidang psikologi ni? Sebenarnya pandangan pandangan masyarakat macam ni lah yang menjatuhkan keazam
dalam pelajar bidang psikologi ni dan dia ada satu psikologi yang palsu. Okey. Tak semua yang kita baca jadi kita kena pandai tu. Okey. Jadi rasanya kita ada terkejut acara kan, mungkin kita ada masa ini jadi mungkin saya dah okey lah. Jadi kita teruskan balik lah sebab tadi ada putus-putus. Okey. Jadi dalam psikologi kita ada satu istilah yang dipanggil pseudopsikologi, iaitu psikologi yang salah. Okey. Di mana contoh-contoh pseudopsikologi ni adalah zodiak. Banyak yang percaya dengan zodiak ni bila setiap hari check zodiak. Okey, hari ni apa yang akan berlaku? Hari ni menurut zodiak aku Scorpio, apa yang akan berlaku? Jadi dengan siapa aku akan banyak sebenarnya game-game macam tu yang berunsurkan macam satu kaedah psikologi. Jadi sebenarnya bila manusia join benda tu, buat benda tu, dan benda tu sebenarnya boleh membawa kepada kekufuran sebab kita mempercayai hal lain selain daripada Allah sebab kita tak ada dalil yang kukuh tentang benda tu kan. Okey. Betul lah macam moderator cakap tadi, sebenarnya psikologi ni adalah satu benda yang fakta. Satu benda yang fakta, saya bilang satu benda yang fakta sebab kita bermain dengan teori. So siapa yang ambil bidang psikologi ni memang kena bersedia untuk belajar banyak teori. Kita kena belajar dalam satu bab tu pun dah banyak sangat teori dan satu topik tu pun banyak sangat teori. So berkaitan dengan soalan yang ditanya tadi, teori yang berkaitan dengan tingkah laku ataupun emosi manusia. Okay, saya sebut satu lah. Macam yang Kak Hidayah cakap tadi pasal Bandura. Okay, saya akan terangkan lebih sikit. Okay, teori Bandura ni diperkenalkan oleh Albert Bandura. Di mana teori ini membawa kepada dua jenis pemerhatian, iaitu social learning dan juga observational learning, iaitu pembelajaran secara sosial dan pembelajaran secara pemerhatian. Okey, social learning ni dia satu tingkah laku, contohnya macam kanak-kanak, dia memerhati tindakan orang yang lebih dewasa untuk dia praktikkan dalam kehidupan dia. Tapi beza observational dan social ni adalah social learning ni dia belajar dan benda tu ada reinforcement, iaitu boleh cakap macam peneguhan. Kiranya bila dia melakukan sesuatu dia akan dapat reward ataupun dia buat sesuatu dia akan dapat denda. Contoh macam tu. Contoh yang saya boleh bagi, okey, bila kamu dah habis main semua, cakap kat anak kan, dah habis main semua, kutip balik mainan. Kalau kutip balik mainan, mak bagi kamu gula-gula. So dia akan buat benda tu. Dan bila mak tu asyik ulang benda tu dalam setiap dia punya arahan dia akan macam, oh bila aku buat, aku dapat gula-gula. Bila aku buat, aku dapat tu. Bila aku buat, aku dapat duit macam tu. So benda tu secara tidak langsung akan jadi darah daging dia. Jadi bila dia selalu buat, dia akan praktikkan benda tu selalu. Okay. Lepas tu contoh pula untuk denda. Kalau kamu buat ni, contoh kamu sepakan barang, okay, kamu tak boleh makan coklat. Okay. Contoh macam tu. So anak tu macam kita tahu kan apa yang budak-budak suka kan. So macam kalau aku buat benda macam ni, aku tak boleh makan ni. Kalau aku buat benda macam ni, nanti akan jadi macam ni. Jadi dia akan belajar untuk tak buat benda tu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, observational learning, iaitu observational learning ni dia tak ada reinforcement. Kena dia belajar, dia tengok contohnya. Sebab tu kita cakap ibu bapa ni adalah model terpenting bagi anak-anak sebab kebanyakan masa anak-anak tu ada dengan ibu bapa kan, dekat rumah semua. So contoh dia tengok, okay, ibu dia setiap pagi bangun, solat subuh, lepas tu buat itu, buat ini. Okay, daripada kecil sampailah dia macam boleh fikir sikit. Dia macam, oh ibu aku kalau bangun tidur je solat. Jadi dia rasa macam aku pun kena buat macam tu. Sebab dia nampak orang lain buat macam tu. Dan orang tu adalah orang yang lebih tua. Observational
ini dia macam ada syarat lah untuk benda tu kan. Itu orang yang lebih tua daripada dia, orang yang famous, macam tu. Betul macam sekarang kita tengok ramai orang yang buat TikTok lah, buat ikut IG filter lah apalah, sebab kita tengok ramai Insta famous yang buat benda tu kan. So itu macam nak try jugalah macam tu. Jadi satu lagi saya cakap, dia akan tengok, okay, dalam observational learning ni dia ada satu eksperimen yang dipanggil eksperimen Bobo. Pada waktu tu tahun 1963 tak silap saya, seorang, ada satu patung nama Bobo diletakkan dalam satu bilik dan ada seorang budak, diletakkan seorang budak dan ada seorang lelaki yang masuk dalam bilik tu dan pukul patung tu. Bila dia tengok macam tu, bila orang lelaki tu keluar pun, dia macam, dia tengok patung tu mungkin sebagai barang ancaman. Jadi dia pun akan ikut tindakan lelaki tadi. Dia akan tumbuk juga. Jadi dia akan bersikap agresif. Okay. Yang kedua, dalam satu bilik yang sama juga, dia letakkan seorang budak yang lain dengan patung Bobo yang sama. Tapi ada seorang yang masuk dan dia bermesra dengan patung tu. Dia belai patung tu, dia sembang dengan patung tu. Dan bila orang tu keluar pun, anak tu macam, dia duduk sekejap, lepas tu macam, dia pun pergi bermesra dengan patung tu. Sebab dia tengok orang sebelum dia tu buat macam tu kan. Jadi macam, sebab tu kita cakap, dalam banyak-banyak benda yang kita belajar ni, sebenarnya banyak benda yang kita belajar daripada pemerhatian. Daripada tengok, kita amati satu-satu benda tu. Jadi daripada situ sebenarnya dengan teori, emosi. Ramai sebenarnya yang macam saya pun sendirilah dalam bidang psikologi ni, kadang-kadang kita macam sebenarnya kita belajar apa kan, sebab teori dia terlalu banyak dan kadang-kadang kita pun macam sebenarnya belajar teori ni untuk apa tak nampak dalam masa sekarang, tapi bila kita akan nampak, waktu ni lah aku nak praktikan benda. Sebab tu belajar psikologi ni tak semestinya ambil dekat universiti, tapi kita kena belajar tahu basic dia untuk kita praktikkan di masa hadapan. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Jadi terima kasih Saudari Atikah berkaitan tentang jawapan lah ataupun perkongsian tentang jurusan psikologi ni, di mana ada Saudari Atikah ada mention lah tentang zodiak. Kita pun selalu lah terbaca dekat Twitter ke Facebook, media sosial lah. Ya, kalau saya ni Aries kalau hari ni apa tadi? Jadi orang kaya. Jadi macam betul lah, ada unsur-unsur yang kurafat lah, di mana mungkin melawan kadar-kadar Allah lah. Dan betul lah Saudari Atikah pun bersetuju dengan saya yang psikologi ni banyak belajar tentang teori ataupun fakta, di mana Saudari Atikah ada mention tentang beberapa teori, ada teori Bandura kan sebutan dia, tak tahu apa jelas tadi. Mana teori Bandura ni selalu kiranya macam dia belajar daripada persekitaran. Contohnya seperti kanak-kanak lah, kita boleh ambil contoh daripada eksperimen Bobo. Eksperimen Bobo di mana Saudari Atikah ada mention yang dalam satu bilik tu diletakkan satu patung bernama Bobo dan ada dua orang manusia, seorang lelaki dewasa dan seorang lagi kanak-kanak lah. Jadi ada dua situasi. Situasi pertama, lelaki tu dia kiranya pukul lah patung tu. Jadi kanak-kanak tu akan fikir macam satu ancaman. Jadi kanak-kanak tu pun sama buat tingkah laku yang sama dengan memukul lah patung tu. Dan situasi yang kedua di mana dia letakkan lagi insan yang lain bersama kanak-kanak, di mana patung tu taklah dipukul, tapi kali ini dibelai lah dengan kasih sayang, dimain-main seperti kanak-kanak lah. Jadi kanak-kanak pun ikut sama dengan tingkah laku tu dengan yalah main belai-belai patung tu, di mana betul lah kita lihat kanak-kanak ni dia memang belajar lah daripada
daripada persekitaran, dan ibu bapa juga lah yang sebenarnya main peranan yang penting, di mana kita ada satu pepatah Melayu, lentur buluh biarlah pada rebungnya, di mana kalau kita nak didik anak-anak ni perlu pada awal lah. Kalau dah besar tu susahlah kita boleh ambil resmi buluh lah. Kalau kita lentur daripada awal-awal senang kita lentur, tapi kalau kita lentur lebih ke hujung-hujung ataupun di tengah macam keras sikit lah. Jadi terima kasihlah saudari Atikah untuk atas jawapan yang jawapan pada soalan saya tadi. Dan kita teruskanlah kepada panel kita yang ketiga, Saudara Amir. Jadi soalannya saya ingin bertanyakan lah, sains politik ni kita belajarlah tentang teori dan amalan dalam politik. Jadi adakah kalau kita ambil sains politik ni, kita sama je ambil bidang ilmu pengundangan, law. Jadi sebab kan politik ni berkaitan dengan undang-undang juga apa semua. Jadi adakah sains politik ni dengan pengundangan adalah benda yang sama? Jadi sila huraikan, Saudara Amir. Dipersilakan. Terima kasih Zul untuk soalan tersebut, which agak mencabar bunyinya ya. Pertama sekali saya setuju dengan apa yang Zul katakan. Sains politik ni banyak berkaitan pengajian teori-teori politik dan juga amalan-amalan yang dia amalkan, dan itulah antara sebabnya yang saya membuatkan saya berminat untuk belajar lebih mendalam pasal sains politik, because saya dapat mengetahui apa, selain kerja-kerja tu saya tahu apa teori-teori yang telah diamalkan, and ini sangatlah mencabar sebab kita harus belajar teori pasal teori yang dicipta oleh orang lain, and kadang-kadang teori-teori ni it involve perspective. So one person can have different perspective than the other. So jadinya tak ada yang right, tak ada yang betul, tak ada yang salah. Cuma bergantung pada kepercayaan masing-masing. Jika kalau kita nak bandingkan pula sains politik dengan law ni, mungkin susah sikit lah sebab saya tak ada tak ada pengetahuan lebih mendalam pasal law. Tapi apa yang boleh saya katakan, ketika saya nak bawa balik ketika saya dapat sebelum saya berpindah daripada law ke sains politik. Saya diberi CFS-IIUM untuk 6 minggu dalam Foundation in Law. Ketika tu macam dah hujung-hujung lah, dah macam dah nampak dah masa depan, nak jadi lawyer ni. Aku ni dalam berapa tahun? Mungkin 7 tahun untuk civil dan juga syariah. Tapi bila dapat offer tu, saya terima, dan setelah bincang, mention tadi tak dapat untuk sambung law disebabkan perbezaan sistem. Jadi benda pertama yang saya buat, saya cuba list downkan skills ataupun values ataupun knowledge yang saya boleh dapat daripada law dalam sains politik juga. Ini I think this is ini sangatlah penting sebab kita boleh belajar apa-apa degree, tapi apa yang make our degree worth is what we learn from it, right? And then from that saya listkan contohnya macam skills, apa yang saya nampak terdapat persamaan dalam doing research, to reading, analyzing, and then ni semua yang we can still that apply for both lah. Contohnya kita tengok perbezaan pada knowledge. Kalau dari segi knowledge, yang macam kata tadi, sains politik lebih kepada macam mana teori dan bagaimana approach of a politician, and then policy making juga. Tapi law, yang saya nampak lebih kepada kita belajar law, kita belajar undang-undang kawasan yang kita diami. So macam kat Malaysia kita belajar law of Malaysia, saya rasa lah law
dalam apa yang di-apply dalam Malaysia. Jadi setelah saya list down ni, dan tu saya buat keputusan untuk ambil sains politik. Yang kedua yang saya rasa boleh tengok is kita sebelum decide untuk apa-apa jurusan, tengok untuk a bit in the future in terms of career wise. So in terms of career wise, like macam untuk jurusan undang-undang, kita rasa perjalanan dia telah tersedia, macam seperti mana untuk doktor, yang mana you can become a lawyer, tapi jika kita melalui semua proses-proses tersebut. So kita campur, kuranglah kerisauan bab untuk career tu. Tapi untuk sains politik ni, dia punya career tu terdapat flexibility sikit. So sebab dia tak ada specific, yes, you can become a politician, you can become a politician, but it's quite a long journey lah. And then terdapat juga faktor-faktor lain yang boleh yang perlu ada juga. Tapi apanya yang macam sains politik ni, you get to learn about all the current issues, all the situation dalam negara-negara ni. Jadi dia dalam tu dia sedikit sebanyak dapat membantu kita untuk lebih peka terhadap isu-isu semasa, dan juga kita sangat improve our critical thinking lah. Tu untuk tu. Tapi yang perbezaan yang lain saya nampak, macam lawyer, dia practice law. So kita apa saja yang tu it fights for their right. Tapi macam untuk yang sains politik ni, if you become politician, kita boleh terlibat dalam penggubalan undang-undang dalam satu negara. So selain penggubalan undang-undang, penggubalan undang-undang ni yang akan dipraktis oleh lawyer. Ini yang apa yang saya nampak untuk perspektif saya lah. Dan selain tu boleh juga terlibat jika kita berkhidmat untuk kerajaan, high opportunity untuk involve dalam penggubalan dasar-dasar kerajaan. Seperti mana kita tengok dalam bidang pendidikan, perubahan terlampau banyak. Macam sepanjang saya pun daripada PPSMI ke MBM, MBI. So macam ni a lot of political science is involved in this lah. That's what I can say. Okay. Mungkin itu saja, tak ada perbezaan yang banyak, tapi itulah yang saya boleh utarakan untuk soalan ni. Harap menjawab lah. Terima kasihlah saudara Ami atas jawapan lah atas soalan yang saya lontarkan tadi. Jadi di mana saudara Ami ada menceritakan bahawa ada sedikitlah tentang persamaan dalam bidang sains politik dan pengundangan ni, di mana kalau kita lihat sains politik ni kita ramailah tengok penganalisis politik, khususnya kalau masa-masa dekat dengan pilihan raya umum, ataupun kalau kita lihat pada tahun ini kita ada tengoklah pada awal tahun tentang perubahan kerajaan, dan mungkin di luar negara pada tahun ini yang agak menarik adalah tentang pemilihan Presiden Amerika yang dijangkakan kata tidak saya bulan November tahun ini, di mana rasanya kalau bulan November kan, 3 November kalau tak silap. Betul, dalam bulan November. Jadi kiranya kalau saudara Amin ni bolehlah menganalisis tentang politik di Amerika berkaitan dengan pra pemilihan, semasa pemilihan dan pasca pemilihan. Di mana kalau kita lihat penganalisis politik ni, kalau kita politik ni macam mana? Kita lihat macam satu tindakan yang mungkin kita boleh lihat tindakan ahli politik ni macam tindakan yang spontan, tapi sebenarnya ada teori di sebalik tindakan tersebut dan akan dijelaskanlah dan dikaji oleh penganalisis politik. Jadi terima kasihlah saudara Amir atas sedikit perkongsian.
Dan setelah itu maka berakhirlah kita pada pusingan yang kedua, di mana kita akan bergeraklah pada pusingan ketiga, iaitu kita akan mengumpulkan soalan-soalan daripada penonton di Facebook. Jadi kita ada banyak soalan dan mungkin kita boleh mulakan soalan daripada saudara Raja Muhammad Arif Afifuddin. Jadi soalannya berbunyi. Soalan dia kepada Abang Amir lah. Jadi soalannya, apa karier yang dijamin untuk yang ambil sains politik ni? Dan apa beza politik dan ekonomi politik ni? Okay. Uish, alamak. Dapat soalan pertama, betul lah. So, terima kasih Raja Muhammad Arif Afifuddin untuk soalan tersebut. Okey, yang ni saya rasa soalan ni berkaitan sikit dengan apa yang saya utarakan juga sebentar tadi. Untuk karier yang terjamin untuk ambil sains politik ni. Berdasarkan pengalaman saya setelah habis degree, tak nampak lah terjaminnya unless kalau betul-betul berminat untuk menyumbang dan terlibat dalam dunia politik. Macam saya setelah belajar tu, dia macam mengurang sikit. So saya lebih berminat untuk involve dalam industri dan juga dalam industri lain. Yang macam sepertinya sekarang ni saya terlibat dalam saya tengah menjalani protege dengan oil and gas company. So tu sangatlah jauh beza. Saya pun tak tahu mana mana boleh berkaitan tu, macam mana boleh membawa saya ke mana saya di sini hari ini. Tapi apa yang saya nampak yang membantu adalah apa-apa skills yang kamu akan belajar daripada bidang sains politik. Dan daripada skills tu, ambil yang transferable and then create an opportunity for you. You can just go anywhere and just go anywhere with all the values, knowledge and also skills that you have got from your studies. Untuk apa beza falsafah politik dan ekonomi politik? Ini juga antara soalan yang menarik sebab sepanjang saya belajar sains politik, saya juga telah ambil kelas ekonomi dan saya juga telah dapat timbul minat untuk lebih belajar lebih mendalam pasal ekonomi dan saya buat minor dalam ekonomi dan juga bisnes. Jadi saya terdapat kebergantungan antara politik, ekonomi dan juga bisnes. Kita boleh lihat dalam negara kita, benda ni sangat mempengaruhi polisi-polisi kerajaan dan juga bagaimana bisnes untuk bergerak dalam sebuah negara. Dua-dua ni sangat menarik, saya rasa. Walaupun dalam bidang ekonomi tu you learn more about macam mana ekonomi itu berfungsi, apa faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi dalam negara, ekonomi skala kecil dan skala besar, and dengan apa yang dapat daripada bidang ekonomi itu akan membantu untuk mempengaruhi apa yang kamu perlu lakukan dalam bidang politik. Dan saya harap tu membantu menjawab soalan. Terima kasih Saudara Amir atas jawapan. Saya yakin jawapan Ibu soalan tadi boleh dijawablah dengan sempurna oleh Saudara Amir. Mana soalan yang kedua daripada adik Husna, alumni PMG Selangor 2020. Jadi bagaimana nak buat specialization after degree ni? Jadi adik Husna ni ada tanyalah orang sekeliling, kata ikut minat, tapi sekarang ni minat adik Husna ni lebih ke arah dua cabang, iaitu industrial organisation dan salah satu lagi clinical. Jadi adik ni mungkinlah nasihat daripada abang dan kakak panel. Mungkin saya rasakan Kak Hidayah boleh jawab apa? Jadi mungkin Kak Hidayah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kepada soalan adik Usnah ni,
adik punya pengalaman sama dengan pengalaman Kak Daya. Okay, memang selepas kita SPM atau kita nak melanjutkan pelajaran, kita akan mempunyai banyak pilihan. Maksudnya contohnya, kita banyak pilihan kita nak pilih. Contoh pada Kak Daya ada memang nak jadi cikgu tapi tak spesifik cikgu mana. So waktu tu tiba-tiba ada satu minat nak jadi chef. So ada dua minat. Yang dua-dua ni memang minat. Maksudnya chef dengan cikgu. Lepas tu kepada adik-adik memang bila kita tanya orang sekeliling semua akan kata berminat. Pertama, kunci kita nak sambung pengajian ni kita kena ada minat. Kalau kita tak minat, dia akan separuh jalan. Sebab orang kata tempuh untuk alam kampus, orang kata ijazah ni, dia kena, orang kata kena ada jiwa sekali, bawa jiwa sekali, kena ada betul semangat. Kalau hanya orang kata hanya minat tapi tak ada jiwa dan semangat, dia ada fasa. Bila dalam zaman degree ni dia ada assignment, dia ada fasa yang kita macam ya Allah macam mana kita nak habiskan degree. So adik kena kenali diri adik. Okey, sebelum adik nak buat pemilihan antara organisasi ni, kata macam organisasi atau klinik ni, adik ambil 2 minit masa adik untuk adik senaraikan SWOT. Okey, SWOT ni kita tahu dia ada kelemahan, kelebihan, ancaman dan peluang. Okey, adik kenali diri adik dalam masa 2 minit ni, antara dua bidang ni, mana yang paling tinggi pada diri adik. Okey, lepas tu bila dah okey, kita boleh tengok kita senaraikan kelebihan peluang kita, buat SWOT antara dua bidang. Dapat satu keputusan tu, barulah adik buat istikharah. Istikharah tu buat secara berterusan, lepas istikharah bermusyawarah, berbincang dengan mak ayah, berbincang dengan orang yang berpengalaman antara dua bidang ni. Klinik atau yang ni lah, yang kos yang ada dapat industri organisasi ni. Dapatkan maklumat sebanyak mungkin. Dan bila kita dah buat kita letakkan keputusan kita ni kepada Allah. Sebab kadang-kadang kita tak boleh menjamin lepas kita degree kos ini ke kita bekerja, kos ini ke yang menjamin masa depan kita. Tetapi dengan spesies sekarang ni, dia tidak, kadang-kadang tak menjamin apa yang kita belajar tu lepas kita ready kita kerja. Tapi sebelum kita berfikir untuk lepas kita bekerja, kita luruskan keputusan ni, kita luruskan kepada Allah. InsyaAllah sebenarnya kita rasa banyak pilihan pada kita, tapi bila kita luruskan hati kita pada Allah, kita rasa mungkin benda tu tak baik pada kita, tapi pada Allah baik. Macam Kak Daya, memang sebenarnya lain sebelum memang penjaga negara ni memang minat, tapi yang pertama ada chef dengan yang lain lah. Tapi bila kita kenali diri kita, mana peluang kita, insyaAllah dia akan membantu kita lah dalam buat pilihan yang tepat. So pesan Kak Daya, bila kita dah pilih sesuatu bidang tu, bila kita dah masuk melangkah kaki ke degree, go on. Maksudnya kita dah pilih keputusan kita kena teruskan. Kita tak ada putus asa. Macam mana tunggu terbalik pun nak habiskan degree, kita tak kena berjuang lah. Sebab itulah kata jalan mujahadah. Macam mana jalan kita menuntut ilmu. So yang itulah bagi tips Kak Daya, kenali diri adik, buat SWOT dalam masa 2 minit, kenali diri betul-betul, senaraikan mana yang baik, klinik ke, organisasi kedua, buat istikharah, berbincang dengan ayah, bincang dengan orang-orang yang pengalaman tentang jurusan ni. Dan yang ketiga, istikharah maksudnya luruskan hati kepada Allah. Dan bila kita rasa, insyaAllah jawapan tu akan ada. Jawapan tu pada hati kita sendiri. Kita akan rasa lah, insyaAllah itulah yang boleh Kak Daya kongsikan. Mungkin panel lain boleh ada pengalaman atau yang lebih nak kongsikan lagi. Jadi panel lain ada yang nak tolong jawab? Jadi saya rasakan mungkin jawapan pada saudari Kak Hidayah sudah cukup membadai, di mana betul rezeki ni sentiasa ada. Jadi saudara Tika. Pendapat saya jugalah, betul apa yang Kak Hidayah cakap tu, tapi kalau kita ikut sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau macam kita memang belajar untuk nak bekerja, jadi kita kena tengok benda yang bukan tak minat, tapi benda yang kita boleh kuasai. Benda yang tak semestinya benda kita minat tu. Contohnya macam why not kita ambil dalam bidang maths tu untuk kita perlu pekerjaan lah kiranya. Contoh macam tu. Dapat saya cakap. Itu je. Jadi
Jadi terima kasih ya saudari Atika yang atas jawapan jawapan untuk saudari Husna. Saya harap mungkin saudari Husna bolehlah jawapan tadi membantulah dalam adik Husna untuk menentukan apa yang adik Husna untuk lakukan pada masa hadapan. Jadi kami mendoakanlah saudari Husna berjaya pada masa hadapan, insyaAllah. Tadi soalan yang ketiga ditujukan kepada saudari Atika. Jadi soalannya daripada penonton di Facebook bernama Ali. Apa beza kaunseling, psikologi dan sekretari ini? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apa beza kaunseling, psikologi dan psikiatri? Okey, kaunseling macam saya dah cakap tadi, kaunseling dengan psikologi ni adalah, psikologi ni satu bidang yang luas di mana kaunseling adalah salah satu cabang daripada psikologi. Tapi perbezaan yang kita tengok adalah dari sudut pekerjaan lah. Jadi kalau macam kaunseling ni macam tertumpu kepada bidang kaunseling, kepada kita duduk dengan masalah orang, tolong solve masalah orang macam tu. Tapi kalau dalam bidang psikologi, dia banyak cabang. Macam saya ada cakap tadi, biological, kita banyak belajar pasal otak. Ada juga neuropsikologi, neuropsikologis yang kita belajar tentang saraf-saraf. Kita akan kerja dan kita akan mungkin mengkaji tentang saraf dan sebagainya. Jadi perlu pekerjaan lah di situ yang nampak beza banyak. Okey, untuk psikiatri. Psikiatri ni ya salah satu bidang daripada psikologi tapi jalan dia tu berbeza. Orang yang nak jadi psikiatris ni adalah pelajar medik sebenarnya. Pelajar medik yang mengambil study yang lebih lah dalam bidang psikiatri ni. Jadi psikiatri ni yang akan bergaul, yang akan deal dengan pesakit-pesakit mental yang kita tengok dekat rumah sakit jiwa tu kan. Macam tu. Jadi perbezaan tak banyak tapi perbezaan dari sudut pekerjaan. Macam tu je. Okey, terima kasih. Jadi terima kasih ya saudari Atika atas jawapan kepada saudara Ali tadi. Dan kita bergerak kepada soalan terakhir daripada siapa tadi? Daripada Raja Muhammad Arif Arifuddin. Jadi soalannya kepada panel kita yang ketiga, saudara Amir. Jadi tadi saudara Amir ada mention tentang flexibility lah dalam urusan undang-undang. Jadi saudara ni tadi bertanyakan, adakah kos undang-undang ni boleh menjurus kepada kejayaan politik di masa hadapan? Dan soalan yang kedua, adakah digalakkan untuk seorang yang nak go involve dalam politik ni untuk melibatkan diri dalam bidang NGO ni? Jadi dipersilakan. Terima kasih untuk soalan tersebut. Okay, I think apa yang saya cuba masukkan tadi adalah dalam bidang politik ni terdapat sedikit flexibility dalam dia punya career wise berbanding dengan jurusan undang-undang. Ni pendapat saya lah, memandangkan itu yang apa saya dapat lihat. Jadinya kalau nak dikatakan adakah kos undang-undang ni boleh menjurus kepada kejayaan politik? Absolutely, semestinya. Bila you learn so well about the law and then obviously you can be involved in legislating the law untuk dalam penggubalan undang-undang itu sendiri. Jadi sangatlah digalakkan because dengan apa semua skill yang telah dapat daripada experience dan juga experience dan juga skill yang dibelajar saya akan sangat bantu untuk menyambung kejayaan kepada dunia politik. Jadi terdapat juga ramai juga ahli politik yang mempunyai background undang-undang. Saya sepertinya yang mungkin saya boleh mention late Karpal Singh, and I think he was a really good one. And then semestinya. Dan untuk yang part ketiga, adakah digalakkan untuk nak go politik untuk melibatkan dalam dunia NGO? Dalam dunia NGO, ini juga merupakan antara satu cabang untuk mereka yang berminat. Sebab
saya rasa untuk terlibat dalam dunia NGO ni mana-mana degree pun boleh. Yang penting kamu punya minat untuk perjuangkan cause, whatever cause that the NGO is fighting, and then be a part of it and and succeed. Mungkin itu sahaja kot apa yang saya boleh perkatakan. Jadi terima kasih ya Saudara Amir atas penjelasan dan jawapan kepada penonton yang bertanyakan soalan tadi. Jadi betul lah, kalau nak involve politik ni bolehlah try involve dalam NGO, dan NGO yang paling best adalah NGO PKPIM. Jangan lupa daftar. Jadi dengan jawapan pada Saudara Amir tadi, kita berakhirlah untuk panel pula, untuk pusingan yang ketiga. Dan kita bergerak ke arah kata-kata penutup lah daripada saudara-saudari panel. Mungkin kata-kata terakhir, bukan kata-kata terakhir lah, kata-kata nasihat ataupun untuk buat penutup lah kepada para penonton. Jadi kita mulakan daripada panel kita yang pertama, Saudara Kak Hidayah. Dipersilakan. Okey, kesimpulannya dalam jurusan pendidikan awal kanak-kanak, tak kisah diploma apa, diploma ke atau ijazah atau peringkat master atau PhD pun ada kalau kita nak lebih spesifik. Kita tahu definisi pendidikan awal kanak-kanak adalah sebagai satu program berkualiti khas untuk kanak-kanak yang berusia dia sebenarnya sejak lahir hingga 6 tahun. Tapi kalau kita tahu sebab tu ada taska, ada tadika, tabika dan prasekolah. Jadinya kita boleh tahu kalau dengan anak-anak yang kanak-kanak yang dia lebih awal mendapat pendedahan dari segi sekolah, sebenarnya umur 2 tahun atau 3 tahun dia dah masuk sekolah, pendedahan dia atau perkembangan dia lebih laju berbanding anak-anak yang tak masuk sekolah. Jadinya dia mengikut kepada ibu bapa tu. Dia nak menghantar anak dia mengikut tahap 2 tahun ke, tapi pada pandangan peribadi saya yang mengambil jurusan ini, dia lebih baik ibu bapa tu menghantar seusia dalam 4 tahun. Waktu yang sesuai lah menghantar anak-anak. Sebab itu waktu dia dah boleh berfikir dengan betul. Maksudnya berfikirlah 2-3 dia hanya baby lagi. Tetapi saya dalam jurusan ini juga dia boleh memberi manfaat kepada kita yang mengajar jurusan kanak-kanak, macam seperti kata moderator lah. Dia menyediakan kita menjadi seorang ibu bapa yang misali. Sebab dalam jurusan ni kita ada belajar tentang ilmu parenting, ada counselling. So bila belajar ni kita menjadi persediaan lah. Kata kita dah menjadi ibu bapa, kita boleh tahu macam mana anak kita, dan kita tahu macam mana aktiviti, maksudnya homeschooling mengikut umur kat rumah. Sebab orang fikir nak ajar anak ni perlu ada buku ke? Tak. Dalam usia kanak-kanak tak perlu buku. Buku tu latihan yang paling akhir. Tapi yang pertama, belajar sambil main. Contohnya saya bagi, tengah bulan-bulan Ramadan ni kan, di bulan Ramadan ni kita ajak dia masak. Contohlah, tapi ni dia dah umur dia 5 atau 6 tahun lah. Ajak dia ke dapur, tengok dia bawang. Dari situ kita belajar tanpa non-formal. Kat situ, dia dah ibarat, dia dah dapat belajar dan dia sebagai satu homeschooling. So benda tu boleh dilakukan oleh ibu bapa atau kita sebagai kakak ke sebagai abang kalau kita ada adik kecil. Sebab belajar untuk anak-anak ni tak semesti nak kena ada buku, nak kena ada rotan, tak. Anak-anak yang bersama bermain. Kalau hujan, bagilah dia main. Kalau ada lecak kan, kalau contoh saya bagi contoh, anak-anak dekat Malaysia, kalau anak tu nak lompat lecak, mak ayah cakap, jangan, nanti kotor. Tapi kalau negara, dia bagi anak dia explore. So kita dalam pendedahan benda yang baik lah untuk anak-anak. So secara kesimpulannya, kepada yang berminat, buka hati. Pertama kunci dia lah sabar. Sabar tu paling penting. Emosi kena betul. Dan insyaAllah kalau niat kita betul, pahala jalan jihad sebab kita mendidik anak yang kecil. Sebab anak-anak ni ingat tau, bila kita ajar dia, bila dia dah besar, dia akan ingat cikgu tu. Sebab tu cikgu katanya, dulu tadika cikgu tu ajar apa? Kalau burung bukit salah lah jadinya. Sebab itu daripada awal tu penting, pendidikan awal yang kanak-kanak. So saya Kak Dayah sarankan, kalau nak masuk pendidikan kanak-kanak, kalau untuk yang swasta ni, masuklah UNICEF sebab kos dia sangat rendah berbanding universiti swasta yang lain. Dan pengalaman penerokaan tu pada Kak Dayah, kita dalam kelas saja, kita kena buka luar. Bila macam Kak Dayah bekerja ni, lagi banyak yang kita, orang kata, kita belajar teori semua. Macam mana kita nak aplikasikan semasa kerja. So semasa kerja, itulah sebenar-benarnya kisah sebenar kita bersama anak-anak.
So bak kata tadi yang kadang setuju dengan Atika, niat belajar tu bukan kita hanya dapat dekan, bukan forfeit untuk bekerja, tapi kita untuk mendapatkan ilmu dan menjamin diri kita dunia dan akhirat, insyaAllah. Jadi terima kasih ya Kak Hidayah. Jadi kita bergerak ke arah panel kita yang kedua, Saudari Nurul Atikah. Dipersilakan. Okay, bismillah. Untuk penutup, untuk siapa sebenarnya psikologi ni? Okay, psikologi ni adalah untuk anda yang merupakan seorang pendengar yang baik, yang care about your surroundings, yang nak tolong orang. Tak semestinya nak tolong orang ni kena jadi doktor, tak semestinya nak tolong orang kena jadi polis, kena jadi bomba. Tapi kita adalah orang yang care tentang orang lain. Jadi kepentingan psikologi ni kita nampak lah sekarang dalam zaman sekarang ni yang terlalu banyak masalah, bukan masalah mental, masalah psikologi, suicide, kemurungan dan sebagainya. Sebenarnya di situ menunjukkan bahawa psikologi ni adalah satu ilmu yang penting untuk kita pastikan kita ni healthy both physically and mentally. Okay, jadi itulah pendapat saya. Kalau nak belajar tentang psikologi ni, it's not about yourself saja. Kita nak belajar untuk nak kita saja, untuk kita dalami apa sebenarnya, apa yang kita buat ni, kenapa kita buat macam ni, apa tindakan kita. Jadi di masa hadapan pun, kalau kita betul-betul mempelajari bidang psikologi ni dan kita nak mempraktikkan, kita boleh, macam saya cakap tadi, psikologi adalah kajian dan kajian tentang tingkah laku. Jadi bila kita dah mengkaji waktu sekarang, jadi ke hadapan nanti kita boleh mengelakkan daripada perkara-perkara yang tadi ingin berlaku. Contohnya macam sekarang kita mengkaji tentang kenapa bunuh diri ni tinggi dalam kalangan pelajar. Kenapa? Tapi bila kita dah tahu sekarang, jadi di masa akan datang kita akan, mungkin kita boleh bekerjasama dengan mana-mana platform untuk kita membantu mengurangkan percentage orang bunuh diri ni. Macam tu. Jadi akhir katalah, kalau nak belajar sesuatu tu, keazaman tu yang penting. Sebab dalam zaman degree, dalam zaman belajar ni adalah satu benda yang sangat tough dengan assignment. Tambah sekarang macam waktu PKP, kita nampak macam so many leisure time, tapi dengan assignment yang banyak, dengan keadaan yang tak mengizinkan, jadi tekanan mental, tekanan psikologi tu mesti akan ada. Jadi untuk kita nak bantu diri kita sendiri untuk tak jadi kemurungan, tak jadi tension, stress, kita kena tahulah sikit-sikit tentang psikologi ni, macam mana kita nak overcome benda tu. So macam tu. Rasanya tu juga daripada saya. Terima kasih. Jadi, terima kasih ya dari Nurul Atikah. Jadi kita bergerak ke arah panel kita yang ketiga, Saudara Amir. Dipersilakan. Okey, untuk sebagai penutup, apa yang saya hanya mahu menggalakkan untuk siapa-siapa yang berminat untuk menyambung ke arah jurusan sains sosial, anda semua sangatlah digalakkan. Percayalah, walaupun dalam keadaan sekarang selepas pandemik COVID-19 dan juga negara dunia ke arah industri 4.0, jurusan sains sosial akan masih relevan dan akan masih relevan. So sebabkan ini sains sosial melibatkan human behavior, dan apa yang saya rasakan, selagi mana manusia exist, selagi mana itu kita memerlukan pakar-pakar dalam bidang sains sosial. Jadi jika untuk mereka yang berminat untuk tahu lebih lanjut pasal sains politik, atau basically pasal apa lagi kos-kos yang ditawarkan, I think you can boleh reach out to me, and then I will be willing to help, and then to guide you, to show you what are the possible path that you can go in. Okay, mungkin itu sajalah sebagai penutup. Jadi, terima kasih Saudara Amir. Maka dengan penutup pada Saudara Amir tadi, maka berakhirlah forum kita pada pagi ini.
Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada para panel yang sudi bersama dengan pihak PKPIM untuk permata ini, Persada Mahasiswa Bintara, bagi membincangkan ataupun berkongsi tentang jurusan yang diambil para panel di universiti masing-masing. Jadi terima kasih juga kepada pihak WAP TV kerana menyediakan platform kepada kami untuk berforum pada pagi ini. Dan untuk makluman, minggu hadapan kita akan kembali lagi untuk forum Persada Mahasiswa Bintara untuk minggu yang ketiga, di mana minggu hadapan kita akan bawakan tema politik dalam kampus. Memandangkan sekarang ni pun sudah famous dengan undi 18, jadi kita akan membincangkanlah tentang politik dalam kampus ini. Jadi agak menarik, jadi kita akan bertemulah pada 12 Mei 2020, hari Selasa, jam 10 pagi, jam yang sama, waktu yang sama dan saluran yang sama. Jadi saya dari pihak PKPIM sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada para panel, kepada para penonton kerana sudi bersama dengan kami daripada awal hingga akhir. Maka dengan ini kita tutuplah forum dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Maka saya akhiri live ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.